Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Jun 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini mencadangkan agar Menteri Agama Idris Ahmad supaya hadir ke program sambutan Bon Odori. Titah baginda ini supaya pemimpin PAS itu dapat memahami perbezaan di antara agama dan budaya. Menerusi hantaran di Facebook, baginda tidak mahu menteri itu menggunakan platform Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk membuat kenyataan yang mengelirukan, tidak tepat serta menjejaskan imej JAKIM. Pada 6 Jun lalu, Idris menimbulkan kontroversi susulan nasihatnya supaya umat Islam tidak menyertai festival itu yang akan diadakan di Kompleks Sukan Negara Shah Alam pada 16 Julai. Menurut Idris, kajian JAKIM mendapati festival itu mempunyai unsur keagamaan lain. Sultan Sharafuddin berpandangan apa sahaja bentuk budaya yang diamalkan oleh setiap masyarakat di dunia ini sememangnya ada hubung kait dengan agama. Namun seiring peredaran masa, amalan-amalan budaya ini tidak lagi menunjukkan ciri-ciri keagamaan. Justru baginda tidak mahu pihak-pihak tertentu, khususnya ahli-ahli politik, menggunakan isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama untuk kepentingan peribadi dan meraih populariti semata-mata. Parti Bangsa Malaysia telah menerima keanggotaan Ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamarudin, dan akan melantiknya sebagai bakal Presiden. Pada sidang media hari ini, Presiden PBM Larry Sung berkata, keputusan itu dibuat sebulat suara oleh Biro Politik dan Majlis Tertinggi Parti. Atas permintaan Akar Umbi PBM, Biro Politik dan Majlis Tertinggi PBM juga telah berbincang dan sebulat suara membuat keputusan untuk mengangkat Yang Berhormat Dato' Haji Zuraida Kamarudin sebagai Presiden Designate. Larry sekaligus mengesahkan PBM menerima permohonan Zuraida yang juga Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi untuk menyertai parti itu berkuat kuasa hari ini. Katanya pelantikan Zuraida sebagai Presiden PBM secara rasmi akan berkuat kuasa selepas mesyuarat agung dan pindaan perlembagaan parti itu yang dijangkakan pada Ogos depan. Sementara itu, Zuraida menzahirkan penghargaan kepada pemimpin dan ahli PBM dan berjanji untuk berkhidmat sebaik mungkin walau di mana beliau diletakkan. Seorang pemimpin DAP menggesa semua ahli parlimen supaya mendesak penubuhan sebuah tribunal khas bertujuan untuk menyiasat pendedahan Muhammad Siddiq Hassan. Ini berikutan pendedahan Siddiq bahawa dia dibayar RM30,000 sebulan sebagai penasihat 1MDB tanpa perlu menghadiri sebarang mesyuarat. Dalam kenyataan media hari ini, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat CEC DAP, Sheikh Umar Baharib Ali berkata, Siddiq adalah Ketua Setiausaha Negara KSN ketika itu dan jika perkara itu tidak dibendung, maka ia akan mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Kata Sheikh Umar, sekiranya Siddiq sanggup memulangkan wang yang diterimanya, ia tidak dapat membersihkan nama baik institusi kerajaan yang telah tercemar. Tambahnya, hanya dengan mewujudkan satu tribunal khas untuk menyiasat Siddiq akan dapat mengembalikan maruah institusi penjawat awam seluruh negara. Selasa lalu, Siddiq memaklumkan dirinya dibayar sekitar RM30,000 sebulan untuk menganggotai Lembaga Penasihat 1MDB dari 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012 ketika masih menjadi KSN. Siddiq adalah saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes Mahkamah Najib Razak yang membabitkan RM2.28 bilion dana 1MDB. Berdasarkan keterangan Siddiq, Sheikh Umar menganggarkan bekas KSN itu meraih sekitar RM1 juta untuk tidak berbuat apa-apa. Berita seterusnya.
UMNO Selangor perlu membantu mengukuhkan parti-parti komponen dalam BN untuk meraih semula sokongan undi di Selangor pada pilihan raya umum yang akan datang. Demikian kata bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Khair Toyo dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini semalam. Kalau hari ini UMNO merasa selesa di kalangan pengundi Melayu, tapi pengundi Cina dan pengundi India masih tidak bersama dengan BN. Jadi UMNO kena bantu MCA dan MIC untuk bergerak ke bawah, menyusup ke dalam kalangan masyarakat kaum Cina dan kaum India, adakan lebih banyak public engagement dengan mereka, dan saya rasa ini akan dapat menarik sikit sebanyak persepsi yang berbeza kepada orang Cina dan India terhadap Barisan Nasional. Pada PRU 14, BN Selangor hanya meraih 2 kerusi parlimen iaitu Sabak Bernam dan Tanjung Karang, di samping 4 kerusi DUN iaitu Sungai Air Tawar, Sungai Panjang, Hulu Bernam dan Sungai Burung. Ketika ditanya mengenai punca utama yang membuatkan UMNO Selangor gagal mengalahkan PH sejak 2008, ini jawapan beliau. Sama dengan saya lakukan dulu, kita mementingkan kekuatan UMNO di kawasan orang Melayu dan kita cuba menidakkan kehadiran MCA dan MIC. Kita selalu katakan kerusi ini perlu beli pada UMNO, MIC tak bekerja, MCA tak bekerja. Jadi sikap ni masih lagi ada. Sebab tu kita kena kuatkan BN. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Parti Bersatu telah memberi mandat kepada Presidennya Muhyiddin Yassin untuk mengadakan perbincangan dengan parti lain. Ia bagi membentuk jajaran politik baru menjelang pilihan raya umum akan datang. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata bahawa keputusan itu penting bagi Bersatu dan Gabungan Perikatan Nasional PN untuk membentuk pakatan yang boleh menewaskan BN. Selain itu, dia berkata PN dan Pakatan Harapan PH sedar bahawa jika mereka tidak bersatu, BN akan mendapat manfaat. Katanya biarpun belum ada kata sepakat, namun PN dan PH masih terbuka untuk mengadakan perbincangan. Sejak beberapa minggu kebelakangan ini, Muhyiddin mengadakan perbincangan dengan Anwar, Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Warisan Muhammad Syafiq Abdal berhubung mewujudkan gabungan politik menjelang PRU. Perbincangan itu diadakan dalam situasi Bersatu dan PN masih menyokong Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang merupakan pemimpin daripada BN. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim membuat kejutan dengan mengumumkan berundur daripada pasukan bola sepak Johor Darul Taksim. Beliau yang juga pemilik JDT memaklumkan urusan berkenaan kelab itu akan diserahkan kepada pihak pengurusan tertinggi. Menerusi hantaran ringkas dimuat naik di akaun Facebook Johor Southern Tigers, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengeluarkan kenyataan bahawa beliau mengambil keputusan untuk berundur disebabkan tanggungjawab dan komitmennya yang lain. Dalam status sama yang dimuat naik kira-kira jam 3.15 petang itu, beliau turut mendoakan yang terbaik untuk JDT dan semua. Tunku Ismail memberi sinar baharu buat kelab bola sepak di Johor itu selepas mengambil alih pengurusan kelab bermula pada penghujung musim 2012. Sepanjang tempoh hampir sedekad ini, pelbagai kejayaan demi kejayaan yang diraih skuad Harimau Selatan itu bermula dengan memenangi gelaran Liga Super pada musim 2014. Malah di bawah bimbingan Tunku Ismail, kejuaraan Liga kekal sehingga 8 musim berturut-turut yang pastinya tidak mampu dijangkau oleh mana-mana pasukan yang bersaing dalam kancah Liga Malaysia. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.